10 Muharram dia panggil Ashura. Ashura 10 Muharram. Baik. Yang terbaiknya puasa 8, 9, 10. 8, 9, 10. Nabi suruh kita ni kalau boleh puasa 8, 9, 10. Kerana sekiranya ada juga apa ni kelebihan pada puasa hari yang ke-9 yang disebut sebagai Tasu'a. Jadi kalaulah kita puasa hari yang ke-8, juga kata para ulama, sekiranya hari yang ke-8 itu jadi hari yang ke-9, jadi kita dah laksanakannya pada hari yang ke-8 itu. Mana nak tahu kot anak bulan tak nampak tapi dia ada dan sebagainya. Yang ini juga kata para ulama. Jadi sebagai langkah berhati-hati, kita puasa 8, 9, 10. Tak boleh 10 saja. Yang lebih baik 3 hari. Kalau tak boleh 2 hari. Kalau tak boleh sehari. Baik, 10 hari yang kedua iaitulah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 yang kedua iaitu 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ini masa yang baik. Ada kelompok hari 10 hari ini dia ada dalam Islam kita ni ada 3 yang saya sebut tadi. Yang pertama dinyatakan oleh para ulama iaitulah 10 hari terakhir Ramadan. Muharram tadi. Ini hari Ramadan. Ada saya kata tadi ada 3 kelompok. 10 hari itu maknanya ada 3 dalam Islam. Dia direct baca hari-hari yang baik. 10 hari awal Muharram, 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah. Ini yang kita bincang hadis ni. Baik. Para ulama memperjelaskan, saya nak sebut sikitlah berkenaan dengan kelebihan 10 hari-hari Zulhijjah. Daripada kitab Durratun Nasihin ni, dalam kitab ni, kitab ni pun dah telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tajuknya Mutiara Kata. Tak salah saya lah. Baik. 10 hari ni afdal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin 'ashr. Dan demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr. Dan 10 hari bulan Zulhijjah. Baik, 10 hari bulan Zulhijjah merupakan kata para ulama hari-hari yang paling baik. Sepuluh malam terakhir bulan Ramadan tu yang baik bukan kerana 10 tu, tetapi kerana ada satu malam tu. Nah, nak main macam tu. Kalau orang kata 10 hari akhir Ramadan lah bagus. Nah habaq kata 10 Ramadan tu yang baik kerana satu malam. Tapi 10 baiknya
Zulhijjah kerana 1 hingga 10 tu ada fadilat masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Hingga dikatakan oleh para ulama, sesiapa yang bernazar, aku bernazar nak puasa hari yang terbaik dalam setahun. Aku nak puasa, contohnya 3 hari, 3 hari ini hari yang terbaik dalam setahun. Bila nak puasa? Tak boleh bila. Contoh dia kata, aku bernazar nak sembahyang di masjid hak paling afdal dalam dunia. Tak tahu lah. Dalam Islam ni dia ada kelebihan yang berkaitan dengan tempat dan masa. Baik. Dia kata kalaulah seseorang itu bernazar nak berpuasa pada hari-hari yang terbaik dalam masa 1 tahun tu, iaitu dia kena puasa di 10 Zulhijjah. Dia kena puasa itu. Hari yang ke-10, 11, 12, 13 boleh puasa ke? Yang tu tak boleh puasa. Hari itu kena boleh puasa. Ni, kata para ulama begitu. Para ulama fiqh menyatakan sekiranya seseorang bernazar begitu. Begitu juga dia kata, aku bernazar nak buat ibadat hak paling baik sekali. Apa dia nak buat? Tak tahu. Dia kata, ya Allah, aku kalau baik sihat ni, aku nak bernazar buat ibadat hak paling baik sekali di sisimu. Apa ibadatnya? Sedekah ke? Puasa ke? Pergi Mekah ke? Paling baik sembahyang. Jawapannya sembahyang. Jadi kalaulah seseorang tu dia kata, aku nak puasa pada hari yang terbaik, paling baik sekali, maknanya dia kena tunggu puasa bulan Zulhijjah besok. Itu dia. Sekali lagi saya nak ingatkan, 10 Ramadan terakhir itu berbanding dengan 10 yang ada 10 awal Zulhijjah ini, bezanya ialah hari bukan malam. Maksudnya bukan malam ni, maksudnya Ramadan kerana 1 malam itu, jadi 10 malam terakhir itu Nabi SAW, kalau kita tengok kita dalam kisahnya betapa Nabi SAW beribadat dengan sungguh-sungguh pada malam-malamnya terakhir itu. Baik. Saya ambil daripada kitab ini ada beberapa hadis, tapi saya nak sebut yang penting-penting sajalah. Berkata para ulama, sesiapa yang puasa 10 hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia 10 kemuliaan. Baik. Yang pertama, berkat umur. Yang kedua, kaya. Az-ziyadatu fi malihi, maknanya harta dia bertambah. Bertambah apa? Tu anak cerita. Yang ketiganya, keluarga dipelihara Allah. Seterusnya, menjadi kafarah ataupun bahasa kata kifarat, penebus kepada kesalahan dosa kita. Yang apa dia tu?
Yang kelima, diganda-gandakan pahala amalan kebaikan yang kita lakukan pada 10 hari itu. Yang keenam, kita mudah cakapnya, dia kata at-tashil li sakaratil maut, mudah mati. Lepas mati itu pula kubur bercahaya. Yang ketujuh itu. Yang ke-8, beratnya timbangan neraca amalan kita esok di hari akhirat. Yang ke-9, melepaskan daripada kesengsaraan neraka. Dan yang ke-10, diberikan kedudukan yang tinggi di syurga. Itulah. Yang mana ulang? Semua nak kena ulang. Baik, pertama sekali umurnya berkat. Kedua, hartanya bertambah. Ketiga, keluarganya dipelihara Allah. Yang keempat, dosanya dikifaratkan dosanya. Yang kelima, digandakan pahala kebaikannya, dimudahkan ketika saat kematian. Bercahaya kuburnya. Cerita bercahaya kubur ini ada satu cerita yang diriwayatkan daripada Sufyan Tsauri. Ketika dia berjalan pada satu malam di Basrah, pada malam-malam Zulhijjah, tiba-tiba dia melihat satu kubur bercahaya. Ya, orang-orang baik ni Allah Subhanahu wa taala perlihat kepada dia yang apa yang kita tak nampak. Kemudian dia berfikir, kenapa? Menjadi tanda tanya, kenapa lah bercahaya sangat kubur kawan. Maka dia dengar daripada suara malaikat, wahai Sufyan, kamu hendaklah berpuasa 10 hari Zulhijjah, kamu akan diberikan cahaya itu. Baik, betul. 10 hari 10 kan 10 hari. Ha? Dah 10 hari itu tak boleh. Hari yang ke-10. Dah ada hari yang ke-10 mana boleh. Mana 9 hari. Ananya dan ibadah hari yang ke-10 tu ada takbir. Raya. Raya. 9 hari lah puasa tu. Dah 1 sampai 9. Oh, 1 sampai 9. 9 hari lah puasa. Ya. Oh, 1 sampai 9. Dah. Oh, 10 tu raya haji. 10 tu raya haji. Kita tak haji. Ni 10 raya haji. Baik, kita tengok yang ni. Hadis Nabi SAW, tidak ada amalan, tidak ada hari-hari yang amat dicintai dan dikasihi Allah Ta'ala daripada seseorang itu beribadah di dalam 10 hari bulan Zulhijjah. Yang mana satu hari puasa
disamakan dengan puasa setahun. Dalam hadis dikata ya'dilu sawmu kulli yawmin minha siyama sanatin. Maknanya setanding puasa setiap hari daripadanya dengan puasa setahun. Sehari seperti setahun. Kalau tak ada nak puasa 6, puasa yang ni. Tak ada masalah apa niatnya. Niat hanya puasa sunat dah. Tak ada masalah apa. Tengok. Dan beribadah di malamnya pula seperti beribadah malam Lailatul Qadar. Rupanya ada lagi malam Lailatul Qadar kita ni. Ya. Malam Zulhijjah. Macam mana beribadah dalam bulan tu, dalam Rasulullah Jumat? Baik, dalam satu hadis lain dinyatakan di sini dialog di antara Nabi Musa alaihi salam. Secara ringkas saya nak beritahu. Nabi Musa alaihi salam telah pun disuruh untuk membanyakkan menyebut berzikir la ilaha illallah. Yang mana setiap kalimah la ilaha illallah itu satu sahaja jika ditimbang beratnya sama langit dan bumi setimbangnya. Baik. Banyak lagi nak cerita. Cerita sekali lagi tak ada Nabi baca satu hadis yang ni. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Baik. Hari yang diampunkan bagi Adam alaihi salam ialah hari pertama Zulhijjah. Oleh itu siapa yang berpuasa pada hari itu diharapkan dia diampunkan dosanya. Ni hadis ni saya tak baca dah Arab, dia baca Harumi dah. Daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, hari yang diampunkan Adam alaihi salam iaitulah hari pertama bulan Zulhijjah. Sesiapa yang berpuasa pada hari itu diharapkan dia diampunkan dosanya. Hari yang kedua pula, seikut sejarah, ialah hari yang mana doa Nabi Yunus alaihi salam telah diperkenankan oleh Allah dan dikeluarkan daripada perut ikan. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut diharapkan pahalanya seperti seseorang yang beribadah kepada Allah selama setahun tidak pernah melakukan sebarang dosa ketika itu, walaupun sekejap mata. Hari ini kita nak highlight, kita nak cerita kelebihan bulan 10 Zulhijjah yang selama ni kita tak peduli. Ustaz, boleh tak ulang yang kelebihan puasa hari puasa? Hari kedua Nabi Yunus tu. Yang Nabi Yunus tu. Allahu Akbar. Nampak gaya ni baca satu hadis. Baik, sekali lagi saya ulang. Ada permintaan diulang. Hari yang diampunkan Nabi Adam alaihi salam iaitulah hari pertama bulan Zulhijjah. Sesiapa yang puasa pada hari tersebut diharapkan ianya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurang. Yang pentingnya kita buat. Kelebihan ni kita tak dengar pun tak apa kalau kita buat.
Tapi kalau dengar tak buat tak jadi apa juga. Motivasi Ustaz. Tapi bila kita buat dan ada yang ni bertambah kan. Keyakinan. Gitu. Rangsangan kita ada kita nak buat kan. Gitu. Lebih teruja nak buat bahasa kita. Kan? Kita pula belilah pula telur nasi ni apa mak. Mak buat apa beli telur nasi ni? Apa pula ni beli paket kat 10 biji 15 biji ni apa cerita aku nak puasa 10 hari. Puasa apa pula? Tu mana terujanya. Kita nak sambut. Sama kita sambut Ramadan lah kan. Begitu terujanya. Gitu. Baik. Ni baru 10, hak 3 hari sat lagi pula. Ni baru hak 10. 3 hari lain pula. Baik, nanti kita akan minta insya-Allah satu-satu. Hari yang kedua iaitu hari yang diperkenankan doa Nabi Yunus. Hari yang diperkenankan doa Nabi Yunus alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia daripada perut ikan. Ikutlah ikan nun ke ikan ta ke ikan mim ke ikut. Baik, sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut dan diberi ganjaran seperti orang yang melakukan ibadah kepada Allah selama setahun. Baik. Beribadah. Kalau ibadah setahun. Baik. Yang tu yang mana dia tidak melakukan sebarang dosa walaupun sekelip mata. Dah ibadat setahun. Dalam ibadat tak buat dosa apa? Tak ada dosa. Hari yang ketiga iaitulah mengikut sejarahnya di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut diharapkan doanya juga diperkenankan oleh Allah. Hari yang keempat Zulhijjah iaitu hari dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ustaz, doa Nabi Zakaria ni. Saya tak pasti. Saya yang saya ingat anak. Zuriat lah. Zuriat lah. Doa dia kena Ustaz. Dia mau pada Allah, dia kata aku ni bolehkah lagi dengan aku ni tua, isteri mengandung. Baik. Hari yang keempat iaitu hari yang dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengenepikan daripadanya kesusahan dan kefakiran. Baik. Pada hari yang kelima iaitu hari yang dilahirkan Nabi Musa alaihi salam. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut, mudah-mudahan dia dilepaskan daripada sifat nifaq dan daripada azab kubur. Sifat nifaq ni maknanya cakap lain buat lain, suka membuat, tak tunai janji. Tu nifaq lah, munafik. Nifaq ni mana munafik? Apa dia?
Diberi amanah, dia khianat. Itu tanda-tanda munafik lah. Bercakap bohong, diberi amanah, pecah amanah. Daripada sifat munafik ataupun nifaq. Hari yang ke-6 iaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu kebaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memerhatikannya ataupun melihatnya dengan penglihatan ataupun dengan tilikan rahmat, yang mana mudah-mudahan Allah tidak akan menyusah dan mengazabkan dia selepas itu. Pada hari yang ke-7 iaitu hari yang ditutup segala pintu neraka jahanam dan tidak dia akan dibuka kecuali setelah berlalu 10 hari Zulhijjah. Pada hari yang ke-7 sekali lagi iaitu hari yang mana ditutup ataupun dikunci segala pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka kecuali setelah berlalunya 10 Zulhijjah. Sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan mengunci daripadanya berbagai pintu kesusahan dan dibukakan berbagai pintu kemudahan. Hari yang ke-8 iaitu hari Tarwiyah, yang jelas yang dipahami iaitu dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni di mana Nabi SAW keluar dah daripada Makkah menuju ke Mina. Nabi akan berada di Mina pada hari Tarwiyah itu. Hari ini disebut sebagai hari Tarwiyah, iaitu hari untuk Nabi SAW mengumpul sedikit bekalan air. Tarwiyah ni diambil daripada kalimah irwa, iaitu memuaskan, memuaskan dahaga. Tarwiyah. Baik. 2 tahun lepas pun Gemilang buat hari Tarwiyah, kita duduk di Mina. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas dah tanya. Baik. Bagi jemaah haji pada hari itu, sunnahnya akan berada di situ sehingga subuh dan bersembahyang secara tidak jamak dan tidak qasar. Sembahyang di situ. Rasulullah sembahyang zuhur, masuk asar, sembahyang asar. Itulah. Itu sunnah Nabi SAW. Baik. Hari Tarwiyah tersebut, kata Nabi, siapa yang berpuasa pada hari tersebut, dia akan diberikan ganjaran yang tidak diketahui ganjaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun banyaklah jawabnya. Ganjaran yang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Pada hari yang ke-9 iaitu hari Arafah, sesiapa yang berpuasa pada hari tersebut, puasa itu akan menjadi kifarat dosanya yang telah tahun yang lalu dan yang tahun akan datang.
berpuasa hari 10, hari 9. Boleh? Sebab itu pada hari yang ke-9 ni adalah suatu hari yang amat penting. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, tidak ada suatu hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak memerdekakan tengkuk-tengkuk hambanya daripada neraka melainkan pada hari Arafah. Maknanya nak cerita tengkuk tu maknanya hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala nak membebaskan ramai orang daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini adalah suatu hari yang cukup penting bagi orang yang mengerjakan haji dan juga kita yang berada, yang tidak ada di sini, yang ada di sini yang tak melakukan ibadah haji. Bagi orang yang mengerjakan haji pada hari itu, hari wukuf di Arafah, tak disunatkan mereka berbuat puasa. Kerana nak memberi peluang yang kerana nak mengambil peluang. Seolah-olah kalau hampa puasa saat lagi ni, hampa tak kuat ibadat. Betul-betul. Tak disunatkan puasa pada hari Arafah, hari 9 Zulhijjah. Di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala nak memerdekakan hamba-hambanya daripada api neraka. Hari itu hari yang paling banyak katanya. Baik. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, seafdal-afdal apa yang telah ku kata, apa yang ku sebut, zikir yang ku sebut, dan juga para nabi-nabi sebelumku pada hari 10 ini, pada hari 10 ni, iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu di antara zikir yang dilakukan pada hari Arafah. Doa ni, zikir ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 100 kali kita baca. Kalau di Malaysia kita boleh buat yang Ya. Yang kata Ustaz, yang kata puasa tadi, kalau kita orang mengerjakan haji, satu ke-8 boleh. Ada boleh buat juga apa? Baik, boleh? Boleh. Cuma satu hari yang dia hari tadi. Hari 10, 11, 9, 10, 11, 12 lah. Baik. Pada hari yang ke-10, tadi ni masuk balik hadis yang sambung yang tadi, bahawa ada 9. Yang tadi ni dia keluar sikit daripada landasan. Yang cerita hari yang ke-9. Hari yang ke-10 mengikut hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ni tadi, iaitulah hari raya korban, yang mana siapa yang membuat korban pada hari tersebut dengan titik yang pertama darah itu jatuh ke bumi, Allah telah mengampunkan dosanya. Baik, itu dalam hadis. Biasalah dekat-dekat bulan korban ni, itulah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, bahkan diampunkan dosa orang yang melakukan korban sebelum titik darah yang pertama tumpah ke bumi. Sebelum titik pertama tu jatuh ke bumi, telah diampunkan dosa-dosa orang yang telah melakukan korban. Sebab itulah disunatkan bagi mereka yang melakukan ibadah korban, dia tidak membuang bulu, misai dan sebagainya, kuku, melainkan setelah disembelih binatang korban. Baik. Jangan potong kuku ni. Baik, apa dia? Macam kata korban tadi, lebih afdal kita
korban seekor lembu atas diri kita sendiri atau kita kongsi-kongsi? Paling baik sekali kita korban satu nyawa untuk seorang. Oh, satu ekor. Satu nyawa untuk seorang. Itu paling baik. Kalau lembu, kalau apa ni, kalau lah contohnya seekor kambing lebih baik daripada tujuh bahagian pada seekor lembu. Gitu. Itu lebih baik. Tapi para ulama sebut dalam kitab berkenaan dengan korban, seorang itu lebih baik melakukan ibadah korban dengan 7 ekor kambing. Seorang. 7 ekor kambing. Seorang. Seorang Paling baik. Tapi tak sekali Tak sekali tak kurang. Baik. Apa pun macam ni je. Apa pun begini je kata-kata. Saya kata tadi, satu nyawa lebih baik untuk seorang sahaja. Baik. Soalan cerita yang dulu. Baik. Untuk ibadah korban, insya-Allah. Baik. Siapa nak buat korban di Kemujan, jumpa saya dah. Siapa nak buat korban di Myanmar, jumpa saya. RM200 saja. RM200 saja. Ya. Mana satu bahagian tu 200. Ya. Nak buat korban ni lebih afdal lah. Dia melihat kepada keadaan tempat dan suasana masyarakat. Buat di Mekah, cara di Mekah. Ya. Baik, kita kena tengok begini. Paling baik sekali iaitu kita nak melihat orang yang ada sekeliling kita itu merasa. Itu lebih baik. Kalau kita hantar di luar sampai di dalam tak ada, kita dah dikira macam kita berkeluar zakat, kita bagi orang jauh, orang dekat tak bagi. Ya? Dan melihat kepada suasana tempat dan keadaan, saya kata kalau tempat tu memang orang dah ramai buat apa sebagainya, dan pengagihan itu pengagihan yang telus, kita kena cakap juga waktu pun nak telus dalam pembahagian ini pun satu hal juga. Tahun lepas orang panggil saya ceramah berkenaan dengan korban di satu tempat. Apa yang kita cerita tu, mereka nak buat macam tu, tapi Jatuh Rasa tak mau buat. Sebab Jatuh Rasa tak main kuliah malam tu. Okay? Baik. Jadi kami dah, ustaz hak perempuan ni kena masak seekor lembu. Masak bungkus pula buat balik. Padahal korban ni sunnahnya kita bagi dalam keadaan mentah kepada orang-orang yang memerlukan. Apalah yang masak bagi tu, yang tu akikah. Kita pula tak faham. Kita buat akikah, kita panggil orang main. Naknya kita kena masak dan bagi orang. Itu ikut sunnah tak. Orang nak ajak makan di rumah pun tak apa, lepas makan bukit buat balik pula. Okay. Nasi ambung. Nasi ambung. Okay. Makan sikit bawa balik banyak. Okay. Tak apalah, kita bagi makan sikit sudahlah. Bagi rasa-rasa makan. Kan, bawa balik. Baik. Begitu maksudnya. Baik, tak apalah. Itu berkenaan dikatakan
10 hari bulan Zulhijjah. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang 3 hari selepas itu. Hadis ni, hadis yang diriwayatkan di dalam buku kita ni berkenaan dengan 3 hari. Ada hadis ni juga sama lebih kurang macam ni, menceritakan tentang 10 hari yang kita bincang tadi. Ya, hadisnya ada dalam kitab yang saya bawa. Saya ingat tak perlu saya baca lekut. Baik. Ataupun hadis yang sama dipahami oleh para ulama dengan 10 hari yang kita sebut tadi. Dalam kitab ini dia kata hari-hari yang dinyatakan dalam hadis ni iaitulah maksudnya 10 Zulhijjah yang pertama. Dalam kitab ni sebut. Baik. Huraian para ulama lain, maksud hari-hari yang dinyatakan dalam hadis ni iaitulah 3 hari selepas hari raya. Okay. Jadi bagi saya, kedua-dua pandangan ni kita rangkumkan dia. Yang tu pun kita ambil, yang ni pun kita cuba laksanakan boleh, insya-Allah. Baik. Apakah yang perlu dilakukan pada 3 hari selepas raya? Yang pertama, saya nak habaq yang tak boleh dulu, iaitu puasa. Berbeza dengan 9 awal tadi ni yang disebut walayalin ashr, 10 malam, yakni 10 hari bulan Zulhijjah. Kita bincang dah tadi puasa. Hari yang ke-10 korban. Nama dia tak habaq puasa dah hari yang ke-10. Baik. Kemudian hari yang ke-10, hari raya ni, iaitu hari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Iaitulah dengan takbir, dengan tahmid. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kamu dengan takbir. Tidak. Tapi kita dengan lamsir. Ya, dengan takbir dan tahmid. Baik. Kerana hari itu adalah suatu hari yang disuruh sangat-sangat kita mengingati Allah. Kerana satu hari yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan dia. Ini seperti mana yang kita lihat dalam Al-Quran sebut banyak ayat Quran berkenaan dengan apabila kita dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, disuruh kita zikrullah. Seperti idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Ayat tersebut apabila kamu dah sembahyang habis dah Jumaat, ya, dah habis dah lakukan sembahyang Jumaat, kamu keluarlah nak berniaga dan sebagainya, dan apa yang kamu lakukan itu jangan kamu lupa kepada wadhkurullaha katsiran. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ibadah haji. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Apabila kamu dah meninggalkan bumi Arafah, fadhkurullah, ingatlah Allah. Baik. Jadi hari-hari ini ialah hari yang nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kenapakah ketiga-tiga hari ini di antara hari yang amat baik? Kerana hari-hari ini kebanyakan manusia lalai daripadanya. Baik, itu saya sebut baru ni, ramai masyarakat kita tertunggu-tunggu bulan Ramadan untuk nak sedekah. Nak sedekah, nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Banyaklah bulan puasa ni kita pakai bagi sebagainya. Ya.
Kalau nak buat masjid pun hari itu kita akan dapat kutipan yang banyak. Kita nak buka pet baru pun sat je abang dapat. Nak buat aircon pun cepat kita buat. Cepat, insyaAllah. Allah Akbar. Baru kita nak. Baik. Tetapi kita kena ingat, kata para ulama, jika kita dilihat daripada sudut dugaan ibadat di luar Ramadan, lebih besar daripada bulan Ramadan, maka ibadah di luar Ramadan juga daripada sudut itu adalah lebih baik. Faham tak faham? Ramadan itu baik kerana masanya baik. Masa tu baik. Bulan tu bulan mulia, kita kata. Amalan digandakan dan sebagainya. Tetapi pada bulan itu syaitan baik. Jadi maknanya ibadah bulan Ramadan mudah kita lakukan. Baik. Tetapi pada bulan yang lain, pada bulan yang dugaannya banyak, musuhnya ramai, tetapi masa tu kita boleh buat ibadah, maka pada sudut itu hari lain Ramadan lebih baik. Faham ke tak faham? Bukan saya nak habaq. Maknanya jangan kita lihat bulan Muharram, bulan Zulqa'dah itu adalah bulannya biasa aja bulan. Biasa aja bulan. Tetapi di sudut saya sebut tadi ni, bagaimana banyaknya gangguan tu, tapi kita boleh buat. Seperti kata para ulama begini, contohnya manusia lebih baik daripada malaikat. Karena malaikat buat ibadat memang naluri dia, Allah cipta dia, dia tak reti nak buat maksiat. Dia tahu benda yang baik je, yang buruk dia tak pernah tahu, tidak ada memori langsung dalam diri dia. Tapi kalau yang tahu jahat, yang ni dia reti buat jahat apa sebagainya, tapi dia tak buat. Dia buat kebaikan, maka di situlah nilai dia di sisi Allah lebih daripada malaikat. Boleh faham? Okay? Kalau kita boleh buat kebaikan di dalam kelompok orang baik. Tapi kalau kita boleh buat kebaikan di kelompok orang yang jahat, lebih baik. Itu dia. Itu kaedah dia. Boleh? Nampak? Jadi janganlah Ramadan saja pergi sedekah. Itu nak ceritanya. Janganlah Ramadan saja macam-macam kita buat. Habis Ramadan tak ada dah, bulan mulia dah habis. Itu mentaliti yang saya nak ubah. Saya nak ubah sikap pemikiran kita. Pemikiran kita melihat kepada bulan Ramadan tu bulan yang mulia. Betul saya kata, ibadah itu baik di bulan Ramadan kerana masa. Tetapi ibadah di luar Ramadan lebih baik berdasarkan gangguannya banyak. Okay? Dugaannya banyak. Dia di situ. Tetapi kita boleh buat. Maka ketika itu kita orang yang hebat. Ramadan kita bukan hebat dengan musuh, tak pernah ada. Tak apalah tembak daripada atas, kata kebai hambuk mai halanggang habis orang, tak ada kisahlah. Kan? Cuba hampi dengan tak bawa apa senapang, tak bawa mesin gun dan sebagainya. Mai pi Medan Tahrir berani mai, tak berani ni cerita besar. Berani lah hamai macam tu.
Saya kata yang ni pemberontak. Yang tu nak baca hadis yang ketiga hari ni, tapi tak ada ni. Dah tanya hadis yang ke-60. Ni hadis yang ke-60 bercerita tentang tanda kiamat. Tak ada. Tak ada. Yang ni pun isunya kena, yang ni pun kena jadi. Ya. Dalam hadis tu cerita tentang, dia kata wa yaksurul hajr, dan banyak pembunuh